Itulah yang kita baca tadi dalam yang asal ni, muka surat 122. Imam Muslim meriwayatkan, katanya Abdul Rahman bin Bishr Al-Abdi meriwayatkan kepada saya, katanya saya telah mendengar Yahya bin Sa'id Al-Qattan bila disebut di hadapannya nama Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laythi. Bila disebut orang ni, apa dia kata? Fadha'afahu jiddan. Dia kata ni perawi ni dhaif sangat, ini perawi dhaif jiddan, dhaif sangat. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan adalah seorang tokoh ulama rijal, ulama yang mengkaji tentang perawi-perawi hadis ini. Dia adalah imam dalam babnya. Dalam bab ini imam. Bila orang sebut satu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair Al-Laythi, dia kata ni perawi ni dhaif jiddan. Orang kata kepada dia, lebih dhaif daripada Yaqub bin Atha kah? Dia kata ya, memang lebih dhaif daripada Yaqub bin Atha. Kemudian beliau berkata, siapa kata ni? Yahya bin Sa'id. Kemudian beliau berkata, saya fikir tak ada siapa pun yang hendak meriwayatkan hadis daripada Muhammad bin Abdullah bin Ubaid bin Umair. Kalau ada lah orang yang nak meriwayatkan hadis daripada dia, itu tak ada orang jahil, orang yang tak tahu tentang perawi-perawi ni. Kalau orang yang tahu, tak akan terima riwayat dia. Ini kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Maknanya Imam Muslim sebut lagi yang ke-50, 50 ini perawi yang ke-50 yang bermasalah, yang disebut dalam Muqaddimah Muslim ni. Sebab Imam Muslim sebutkan beberapa orang, tidak semua, sebab dia nak ringkas contoh-contoh, sebagai contoh saja perawi-perawi yang bermasalah. Ada masalah tu berat sangat, ada masalah tidak berat sangat, ada yang ringan. Dia sebut macam-macam, dia sebut sebagai pengenalan kepada kita semua. Jadi ini salah seorang perawi yang bermasalah yang disebutkan oleh Imam Muslim. Kepada orang yang belajar Muqaddimah Muslim ni, seeloknya dia ingat semua, sebab tak banyak yang dia sebut. Ini sebagai asas, tak banyak yang dia sebut. Sebab ini adalah penghujung dah ni, dalam 58 perawi saja. Benda 58 perawi saja. 58 perawi ni, kalau ulama-ulama hadis setengah-setengah yang baru tu, dia buat dalam bentuk carta pula. Ni nama sekian. Siapa yang mentajrihkannya, yang mengatakan dia ni bermasalah, siapa? Ini dalam kitab mana misalnya dia sebut. Kenapa dia dikatakan perawi bermasalah? Apa contoh riwayatnya misalnya? Di situ akan kita dapat temui benda ni semua ni. Cuma ini sebagai permulaan lah. Kalau kita nak kenal perawi, kalau kitab rijal tu beribu-ribu orang lah, berjilid-jilid lah pula. Mungkin susah untuk kita nak ingat lebih kurang tu. Tapi dengan ingat 58 ni, tidak katalah kita telah menguasai semua dah tentang perawi-perawi hadis itu. Cuma apa yang disebutkan oleh Imam Muslim sebagai contoh, memang inilah. Kalau kita boleh buat carta tu lagi baik. Jadi yang kita ulama-ulama hukum hadis ini dhaif misalnya, hadis ini maudhu', hadis ini hasan, hadis ini sahih dan sebagainya, banyak daripadanya dia berdasarkan perawi lah. Hadis itu dikatakan sahih kalau ditinjau dari sudut sanadnya, kerana perawinya menepati syarat perawi yang sahih.
Itu. Kemudian ada pula ulama kata ini hadis ini hasan. Kenapa? Perawi dia tu bertaraf hasan. Mana sekurang-kurang ada ramai kan beberapa mata rantai macam tadi. Kalau yang lain semua sahih semuanya. Perawi sahih. Ada seorang saja yang perawi hasan, dia akan dihukum hasan. Ambil yang paling rendah. Begitu caranya. Kalau hadis itu dhaif misalnya. Walaupun ada perawi-perawi yang sahih sekalipun dalam sanad itu, yang lain-lain semua sahih, perawi sahih, ada seorang saja perawi dhaif, akan dihukum dhaif. Itu caranya kaedah ilmu hadis ni begitu, akan dihukum dhaif. Seorang saja. Kalau dalam ramai-ramai perawi itu, dalam rantaian mata rantai perawi-perawi itu bagi sesuatu hadis, semuanya sahih, perawi sahih. Ada seorang saja yang dhaif jiddan macam ni, yang dia sebut ni dhaif jiddan, bukan dhaif saja, tapi dhaif jiddan, dhaif terlajak dhaif sangat, terlalu dhaif. Kalau disebut ada seorang saja, hadis itu akan dihukum dhaif jiddan. Berdasarkan sanad itulah. Kalau dia ada sanad lain yang sahih, akan kita kata lainlah pula, lain pula hukumnya. Kalau tak ada itu saja, maka hadis itu tetaplah dhaif jiddan. Kalau ada sanad yang sahih, kita kata ini sanadnya yang dhaif. Berdasarkan sanad ini tarafnya dhaif jiddan, tapi dia ada sanad yang lain, sanad itu sahih, boleh pakai kalau macam tu hadis tu. Tapi kalau yang dhaif jiddan tak ada yang lain, dia ada beberapa syarat. Nak pakai bagi orang yang timur, ada beberapa syarat. Yang pertamanya, syaratnya jangan kita percaya, yakin ini betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh dengan yakin begitu. Bila kita baca hadis yang mana ada di dalam sanadnya perawi dhaif jiddan, kita tak boleh yakin bahawa ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma agaklah barangkali, sekadar itu saja. Yakin tak boleh. Yang kedua, kita tak boleh mengharapkan pahala daripada kita mengamalkan kandungannya. Tak boleh. Jadi kita buat benda ni dengan mengharapkan pahala, tak boleh. Jadi buat apa kita kata, takkan saya saja buat menakkan diri saja. Tak tahulah orang yang buat tu, tanya dia lah. Kalau bagi orang yang kita rasa orang yang waras, dia tak akan buat. Sebab urusan agama ni kita nak buat ni, kalau ada ganjarannya, ada pahalanya. Tiba-tiba kalau tak ada pahala, kita tak boleh mengharapkan pahala. Kalau dia tu menyebutkan tentang pahala lah, ataupun tak ada sebut pahala, ibadat kan, sembahyang ke apa ke, kita buat, kita mengharapkan pahala, asasnya hadis dhaif jiddan tadi. Tak boleh, salah kalau macam tu. Lepas tu buat saja-sajalah, saja-saja. Mungkin macam kita garu-garu saja-saja ke, gitu je. Kalau korek hidung tu ada faedah juga kita kata, tak gatal tapi garu-garu saja. Harus saja-saja macam tu. Kalau gatal tu ada faedah juga. Ni macam tu. Dia ada syarat syarat. Seterusnya, Imam Muslim riwayatkan cerita ni daripada Bishr bin Hakam lagi. Bishr bin Hakam tak ada tadi, tak ada. Dia kata saya dengar Yahya bin Sa'id Al-Qattan mendhaifkan. Yani dia hukum dhaif. Dia kata dhaif Hakim bin Jubair, Abdul A'la dan Abdul A'la. Ni yang ke-51, Hakim bin Jubair 51, Abdul A'la yang ke-52 dia sebut. Lepas tu wadha'afa Yahya bin Musa ibni Dinar. Kalau ada kitab ni lah yang pakai kitab ni, kena baiki ya. Lepas Yahya tu tidak ada bin, kena pastikan lah, kena pasti. Sebab itu salah. Tak ada ibna itu. Bukan Yahya anak Musa ada. Yahya tu bukan anak Musa, tak ada ibna tu. Yahya mendhaifkan Musa bin Dinar. Gitu.
Maknanya Musa itu jadi maf'ul kepada dha'afa. Bukan dia jadi mudhaf ilaih. Tidak. Yang dikatakan dhaif oleh Yahya itu siapa? Musa bin Dinar. Bukan Yahya ni anak Musa bin Dinar. Silap. Silap ini disebutkan oleh Imam Nawawi, dia baiki di bawah ni ada silap di situ. Sepatutnya kita buanglah. Nah, kalau dibuang dah, betul lah tu. Ini orang yang ketiga dalam ni lah sanad ni, cerita ni yang didhaifkannya. Dia kata siapa? Yahya bin Sa'id. Hadithuhu rih. Hadisnya angin, macam angin. Macam angin kan, tak ada asas, kita tak boleh nak letak, kita tak boleh nak pegang, macam tu. Barang tak boleh pegang. Dia ni seorang yang kita tak boleh pegang. Macam angin. Maksud dianya tak boleh pakailah. Tidak boleh dipertanggungjawabkan. Dia juga mendhaifkan Musa bin Dihqan. Ini yang ke-54. Dan Isa bin Abi Isa Al-Madani. Dia kata ini dhaif. Dia kata ini orang ni dhaif. Kita kata sedap dia, hukum orang ni dhaif, orang ni begini-begini, orang ni pembohong, orang ni pendusta, orang ni penipu, orang ni ahli bid'ah misalnya. Kita tak boleh kata begitu. Sebab dia bukan suka sangat nak kata begitu, tapi terpaksa. Sebab ini urusan agama. Agama ni terpelihara sampai kepada kita dalam keadaan yang ada ni kerana orang-orang macam ni lah. Yahya bin Sa'id Al-Qattani. Dan dia diakui oleh orang yang baik, macam Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam lain semua terima dia ni sebagai tokoh. Jadi kalau kita nak pertikai dia pula, habislah. Bermakna kita kena terima lah orang tu. Dia kata orang ni tak baik, kita kata baik juga. Kita terima apa akan jadi kepada kita. Kita kena fikir gitu. Agama ni yang terpelihara keasliannya, ketulinannya kerana ada orang yang beginilah. Dia bukan sangat suka sangat. Orang ni orang yang sangat jaga lidah dia, tak kata main-main kepada orang-orang ni. Tiba-tiba dia kata juga, itu terpaksa. Dia bukan jenis suka fitnah, buat fitnah, tidak. Kalau dia kata tu memang dia ada bukti lah kira-kira. Kita kena percaya begitulah. Kalau kita tak percaya, kaji sendiri. Boleh, tak boleh kaji sendiri. Nak kaji macam mana? Orang 1000 tahun lebih. Kita tak akan berjumpa. Dia berjumpa sendiri. Dia cek dah. Dia sudah selidik. Nak tak nak kita kena percaya. Dalam agama ni kena begitu. Dalam hidup dia pun begitu. Kalau kita buat tak percaya pada pilot, kita tu pilot kau. Tidurlah. Awak duduk diam, tidur situ dah. Jangan duduk ganggu-ganggu pula. Gitulah. Kalau tidak bidang kita, diam saja lebih baik. Dia lebih tahu. Kita duduk sibuk-sibuk kadang-kadang begitulah, sibuk-sibuk. Bising, buat bising. Tak kena lah macam tu. Baiklah. Dia kata dalam syarah Imam Nawawi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan di sini dalam riwayat ni ialah Yahya bin Sa'id yang dalam riwayat sebelum tadi. Orang sama. Dia mendhaifkan Yahya bin Sa'id. Dia mendhaifkan Hakim bin Jubair, Abdul A'la, Musa bin Dinar, Musa bin Dihqan dan Isa. Kita nampak dia seorang sini sebab Imam Muslim nak ringkas. Imam Muslim bawa tokoh nombor 1. Sudahlah tu. Kalau nak kira selesai dah. Nak tahu betul ke tak betul, tengok orang lain. Dia kata wa kullu haula muttafaqun ala dha'fihim. Semua yang disebut tadi disepakati ulama rijal tentang kedhaifannya.
Bukan Yahya bin Sa'id bersendirian, seorang diri saja dia nak kata kepada mereka tadi. Tidak, orang lain pun sudah periksa, sudah cek, sudah teliti, sudah semak. Memang betul apa yang Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu kata, memang betul. Mereka ini disepakati. Wa aqwalul ulama fi tad'ifihim masyhurah. Pendapat ulama yang mendhaifkan mereka yang tersebut tadi masyhur. Kalau kita tengok kitab-kitab rijal, memang nama-nama tadi maklum di sisi ulama. Cuma Imam Muslim tak bawa semualah, sebab dia nak ringkas. Imam Nawawi pun sekadar sebut begitu, dia tak sebut satu-satu. Kita tengok kitab lain lagi, banyaklah yang sebut. Banyaklah sebut. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Bahkan ada yang kata teruk lagi, bukan sekadar mendhaifkan, tapi mendustakan. Kata ni pendusta. Ada di antara mereka. Gitulah. Misalnya Imam Nawawi ada sebut sikit. Adapun Hakim Fa'asadi Kufi, dia ni daripada Bani Asad, duduknya di Kufah, orang Kufah. Saya sudah sebutkan, kalau Kufah ni kena beringat sikit. Orang Kufah ni, kebanyakan perawi-perawi yang bermasalah ni daripada situ. Kilang-kilang hadis maudhu' banyak di situ. Kalau kita cek, dia mari di situ puncanya. Banyak daripadanya daripada Kufah. Mutasyayyi', dia ni Hakim bin Jubair ni Syiah, berfahaman Syiah. Qala Abu Hatim Ar-Razi, dia buat mari sikit lah. Imam Nawawi buat mari sikit. Yang Imam Muslim sebut Yahya bin Sa'id Al-Qattan saja, dia tak panjang. Imam Nawawi sebut sikit. Ni sikit. Kata Abu Hatim Ar-Razi, dia ni melampau dalam fahaman Syiahnya. Bukan Syiah main-main, tapi Syiah pelampau. Syiah pelampau. Jadi bila Syiah pelampau, mana kita tak boleh pakailah riwayat dia. Waqila li Abdul Rahman Ibn Mahdi, ini juga salah seorang tokoh ulama kita. Ada orang kata kepada Abdul Rahman bin Mahdi, orang kata apa? Dan Syu'bah, ini pun imam, salah seorang imam ahli sunnah wal jamaah, tokoh hadis juga. Orang kata apa? Lima taraktuma hadis Hakim, kenapa kamu tak mau ambil hadis Hakim? Orang tanya, kenapa kamu tinggalkan? Mereka berdua berkata, nakhafun nar, kami takut neraka. Kalau ambil juga hadis dia ni, masuk neraka kami. Kalau kami sebar silap-silap, orang tak faham, keliru, masuk neraka. Kami takut neraka. Itu jawapannya. Jadi ulama-ulama kita yang penuh dengan tanggungjawab daripada dulu lagi, inilah kerja dia. Dia takut. Padahal banyak lagi yang diambil hadis tu, hadis orang ni yang dhaif juga. Bahkan yang pendusta pun ada juga kadang-kadang diambil. Adalah maksudnya. Itu nanti kita akan jumpa nanti apa maksud ulama-ulama ni ambil hadis-hadis daripada perawi-perawi yang maudhu' tu pun. Apa maksudnya? Nanti kita akan jumpa sekejap lagi, insya-Allah. Ini salah satu contoh. Kenapa tak orang pakai hadis Hakim bin Jubair? Dia kata kerana kami takut neraka. Bukan saja-saja nak memburuk-burukkan dia, menghina dia, tidak. Ini tanggungjawab terhadap umat. Dia sebut sikit-sikit lah, serba sikit. Adapun Abdul A'la Ibnu Amir Al-Tha'alibi, Musa bin Dinar Makki, dia beriwayatkan daripada Salim, qalahu An-Nasa'i. Musa bin Dihqan, orang Basrah, dia meriwayatkan daripada Ibnu Ka'ab bin Malik. Isa bin Abi Isa, dia adalah Isa bin Maisarah. Abu Musa, orang kata juga Abu Muhammad Al-Ghifari Al-Madani, asalnya Kufi juga, orang Kufah juga. Orang panggil juga dia ni, dikenali juga dengan Khayyat, Hannat, Khabbat. Apa ni dikaitkan dengan pekerjaan dia. Tukang tukang jahit, tukang jual hentah gandum.
dan khabat, al-khab. Ini pun kerja-kerja dia lah. Antara kerja dia lah. Yahya bin Ma'in kata dia ni khayyat dulu, lepas tu dia tinggal itu. Dia jadi hannat, kemudian dia tinggal itu. Kemudian dia jual khabat. Khabat ni daun-daun kayu. Itulah. Dia jual untuk makanan kambing-kambing apa semua tu. Jadi ini tentang perawi-perawi tadi. Imam Nawawi pun sebut ringkas sangat. Orang lain sebut lebih lagi, banyak lagi. Misalnya dalam Al-Kawkabul Wahhaj Syarah Muslim, seorang-seorang tu dia sebut berapa banyak. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Mana puncanya? Kalau tengok kitab ni banyak lagi. Jadi tak perlulah. Kita rasa tak perlu. Imam Muslim pun dia bagi seorang. Cukup. Sebab itu imam, orang nombor satu lah. Kalau dalam rijal ini, nombor satu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia tak boleh terima. Dia kata ini perawi dhaif. Ringan tu, dhaif tu. Kalau kita baca lagi yang detail tu, lebih daripada tu lagi, teruk-teruk lagi. Kemudian saya mendengar Hasan bin Isa berkata, kata Ibnu Mubarak pada saya, kalau kamu pergi berjumpa dengan Jarir, kamu tulislah ilmu dia, ambillah ilmu dia. Semua sekali ambil, boleh, kecuali hadisnya daripada 3 orang guru. Itu jangan. Sebab dia selidik dah ni, Ibnu Mubarak selidik. Kalau pergi jumpa dengan Jarir, boleh terima riwayat-riwayat dia, semua sekali boleh terima. Boleh terima tu bukan maksud boleh terima terus gitu, tidak. Kena tengok lagi, banyak perkara lagi. Antaranya selain dia tu, adakah orang lain yang bermasalah dalam sanad? Adakah? Satu. Yang kedua, adakah riwayat itu bercanggah dengan riwayat lain yang lebih sahih? Kena tengok. Bukan kata kalau boleh tulis ni, tulis mana sahih, bermakna dia mentashihkan segala riwayat yang lain. Tidak, bukan begitu. Tapi yang 3 ni jangan. Kalau dia ambil daripada 3 orang guru dia ni, jangan kamu tulis. Ini tak boleh pakai langsung. Apa? Itu jangan kamu tulis hadis Ubaidah bin Mu'attib. Dia ada ambil juga. Jarir ni ada ambil daripada orang ni. Ini yang ke-56, perawi bermasalah. Sari bin Ismail, yang ke-57. Dan Muhammad bin Salim, 58. Inilah yang terakhir. Lepas ni Imam Muslim tak ada sebut dah perawi-perawi yang bermasalah. Ini 3 ni adalah guru kepada Jarir. Kalau Jarir meriwayatkan daripada 3 orang ni, jangan tulis. Ini pada masa dia soal tulis, nak catat, nak terima ke tidak hadis daripada orang ni. Hadis dia daripada orang ni boleh terima, hadis dia daripada orang ni jangan terima. Pada masa dulu, sebelum dibukukan kitab-kitab ni. Sekarang ni sudah buku mereka ni sudah ada dalam kitab. Tapi kita kena beringatlah, bila riwayat Jarir daripada 3 orang ni, guru dia ni ada pesanan dah. Sudah ada pesanan, jangan terimalah. Dulu dia kata jangan tulis, adalah orang tulis tu, tersebar juga sampai kepada kita ni sekarang ni. Jadi bila kita tahu pesanan tadi, kita tak akan terimalah riwayat tu. Andai kata, ini Imam Nawawi akan sebut nanti akan datang, kita akan baca. Andai kata apa yang dia riwayat tu kebetulan sahih lah, sama seperti riwayat orang lain, kita nak kata macam mana? Kita kata riwayat itu sahih, hadis itu sahih, tapi sanad dia tu tidak sahih. Kita pakai itu bukan kerana diriwayatkan oleh dia, kerana diriwayatkan oleh orang lain. Kena duduk di situ caranya. Bukan pakai kerana riwayat tu, sanad tu, bukan, tapi kerana riwayat lain. Hadis itu sahih ke? Sahih. Kalau sahih lah, kita kata sahih sebab ada saluran riwayat yang lain. Kalau tak ada, kecuali itu saja, tak boleh lah. Tak boleh. Habislah cerita tentang perawi-perawi yang bermasalah.
yang Imam Muslim kemukakan di dalam muqaddimahnya ada 58 kesemuanya. Tak banyak. Padahal kalau kita tengok kitab-kitab rijal, ramai sangatlah perawi-perawi yang dhaif ni, sehingga mereka asing-asingkan pula. Ada yang kumpul semua sekali, berpuluh-puluh jilid lah, semuanya puluh-puluh jilid. Satu-satu kitab tu pun, misalnya Tahdzibut Tahdzib, itu ada 15 jilid. Cetakan lama 12 jilid. Cetakan lama yang tulis dekat-dekat, tulisan kecil, itu 12 jilid. Itu tentang perawi-perawi yang ada di dalam kitab-kitab yang utama saja, baru 12 jilid. Kalau yang lain-lain lagi banyak lagi lah. Ini contoh sahaja. Kemudian Imam Muslim kata, qala Muslim, kata Muslim, bermakna kitab ni Muslim ni ditulis oleh murid dia. Kalau tidak, dia tidak kata qala Muslim gitu. Ni murid dia kata Muslim. Maknanya murid dia yang meriwayatkan ini. Ashbahu ma dzakarna min kalami ahli al-ilm fi muttahami ruwatil hadith. Dia kata perbincangan atau kata-kata ahli ilmu seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini berhubung dengan perawi-perawi yang tertuduh, dan mereka menceritakan tentang keaiban mereka. Kathirun, banyak sangat, kata dia. Ini Imam Muslim kata. Seperti yang kita sebut tadi, orang ni begini, orang ni begini, orang ni dhaif jiddan, orang ni tak boleh pakai, orang ni begini. Banyak sebenarnya. Kemudian ulama-ulama ahli ilmu sebutkan keaiban, kecacatan, kekurangan mereka. Sebab apa kita tak boleh terima orang ni? Sebab ni. Sebab apa kita tak terima yang ni? Sebab ni. Panjanglah. Kalau kita nak sebut, panjang nak sebut. Kalau kita nak sebut semua secara terperinci, kata Imam Muslim, jadi panjang. Sedangkan maksud dia dalam mukaddimah ni nak ringkas. Dia sudah berjanji dah nak sebut ringkas. Kalau dia sebut semua, jadi panjang. Pada apa yang kami telah sebutkan itu sudah memadai, kata dia, kepada orang yang boleh faham, dan kepada orang yang berakal, yang mengerti tentang pegangan ulama-ulama hadis, tentang apa yang mereka kata dan apa yang mereka perjelaskan. Jadi ini sudah cukup. Kita sudah faham dah apa cara ulama-ulama rijal atau ulama-ulama hadis dalam mereka menghukum ataupun menjelaskan sesuatu berhubung dengan perkara ni. Sebabnya mereka memaksa, alzamu anfusahum, memaksalah, memestikan diri mereka, memestikan atas diri mereka untuk mendedahkan keaiban perawi-perawi hadis ini dan penukil-penukil cerita-cerita ni. Dan mereka pula berfatwa, kata bila orang tanya dia, ni macam mana orang ni, dia kata orang ni tak boleh pakai, orang ni tak ada harga, tak ada nilai, walaupun seperti tahi lembu, tahi unta misalnya, dia sebut gitu. Dia sebut, bila ditanya kenapa, kerana besarnya bahayanya benda ni, dia terpaksa lah cerita. Padahal mereka ni orang yang warak, orang zahid, orang tak sentuh, tak hiraukan dunia. Tiba-tiba menjadi sebut pula kekurangan orang tu, kekurangan orang ni. Kita tak boleh kata macam lah dia tu tak ada salah, tak ada kurang dia. Tidak, bukan begitu. Orang sudah uji, sudah tengok ni, mereka ni sudah teruji semua, memang orang baik-baik, orang-orang yang terpilih. Kalau kita percaya kepada Imam Muslim, kita percayalah kepada dia. Kecuali kita tak percaya kepada Imam Muslim. Imam Muslim siapa yang tak percaya? Siapa yang meraguinya di kalangan ulama ahli sunnah misalnya? Jadi orang lain pun begitu juga. Sebab bahaya besar sangat perkara ni.
Sebab cerita tentang urusan agama bermakna cerita tentang halal haram, tentang perintah ataupun larangan Nabi, ataupun galakkan dan menakutkan orang daripada sesuatu perkara tu. Ini semua berkait dengan agama. Bila berkait dengan agama, ulama-ulama kita tadi dia takut. Takut Tuhan tanya balik dia, kenapa tak jaga hadis-hadis Nabi SAW ni, sehingga jadi bercelaru, bercampur aduk dengan yang palsu, dengan yang mengarut, cerita-cerita yang mengarut. Jadi kesalahan mereka pula lah jadinya. Dia takut lah. Kalau perawi bagi hadis-hadis itu bukan seorang yang benar dan bukan seorang yang amanah, kemudian seseorang itu tampil meriwayatkan hadis daripada dia, kemudian thumma aqdama ala riwayah anhu man qad arafahu, man itu jadi fa'il, kemudian orang yang kenal dia ni orang yang tak baik, dia ni orang begini-gini, bermasalah lah, seperti yang Imam Muslim sebut tu, ambil pula riwayat daripada dia, sebar pula riwayat daripada orang tu, padahal dia kenal, dia tahu orang tu. Dia tidak ceritakan kekurangan ataupun kecacatan atau masalah yang ada pada orang yang dia ambil itu kepada orang lain yang tak tahu seperti dia tahu tu. Dia jadi berdosa dengan perbuatannya. Itu kata Muslim. Kalau ni cerita orang dulu ni, semasa tak ada lagi kitab-kitab ni, buku-buku ni tak ada lagi, pada ketika itu ulama-ulama sebut orang ni tak boleh, orang ni tak boleh, orang ni jahat, orang ni begini-begini, dia sebut. Kalau seseorang tu dia tahu seorang perawi hadis ini memang pendusta, katakanlah, tiba-tiba dia ambil riwayat daripada orang tu, dia tahu ini pendusta, dan dia tidak cerita bila dia sebut kepada orang lain, sampaikan hadis itu kepada orang, dia tak cerita. Orang tu tak tahu seperti dia tahu. Kalau dia buat macam tu, berdosa. Dia menipu orang awam Islam. Muslim yang awam ni dia menipu, pengkhianat kepada umat, kepada orang-orang Islam. Kerana tidak boleh dipercayai sebahagian yang dia telah dengar daripada orang tadi, boleh jadi orang tu akan guna, akan pakai. Kalau berkait dengan ibadat misalnya, dia pun gunalah, sebab dia ambil daripada orang yang bagus. Orang tu dia tak cerita, dia ambil daripada orang di atas dia tu, orang tu bermasalah, dia tak cerita. Jadi kerana orang kemudian ni, yang nombor 3 ni, dia percaya kepada yang nombor 2 tu, dia mungkin amalkan, guna. Kalau tak guna sepenuhnya, dia guna separuhnya, kata dia, pun silap juga. Kenapa dia tak cerita? Sebab itulah ulama-ulama kita, dia cerita, walaupun dia bukan suka sangat nak sebut keburukan orang ni. Kan dilarang sebut keburukan orang ni, dilarang, haram, berdosa, dosa besar. Haram darah orang Islam tu, saudara kita, haram darahnya, haram harta bendanya, haram maruahnya, kehormatannya. Mana kita nak, itu kehormatan lah ni, nama baik dia. Jadi orang sebut dia tak baik sampai bila-bila, sampai kiamat. Tapi dia nak buat macam mana? Kenapa dia buat kerja macam tu? Kalau nak sebut orang sebut baik, buatlah benda baik, jangan buat benda yang tak baik. Jadi terpaksa cerita. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ni, berapa ramai yang baca, yang tahu Hakim bin Jubair ini orang tak baik, Isa bin Abu Isa ni tak baik, sebut tak baik. Siapa suruh kamu buat kerja macam tu dulu? Main-main. Ini tak boleh main-main. Cerita orang lain pun kita kena berhati-hati. Apalagi cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi punah, rosak agama. Dan orang yang beragama, dia nak tengok kat agama tu rosak, dalam keadaan dia tahu. Takkan macam tu. Yang kata ulama-ulama kita amanah tu apa makna? Amanah tu dia jaga betul-betul lah. Kalau dia biarkan benda ni tanpa menyebutnya, tidak amanah pula namanya. Memang jelas ada orang-orang yang tidak bertanggungjawab ni
dalam masyarakat dahulu, kesana kemari duduk bawah hadis. Orang kagum dengan dia, orang hormat dia sebagai ahli hadis kononnya. Dianya tak betul, buat tak betul. Pasal pada masa tu, sekarang ni pun begitu. Dulu lagi lah orang muliakan orang yang bawa hadis-hadis Rasulullah SAW. Sebab melalui mereka lah kita tahu nak beramal macam mana, hukum macam mana, melalui mereka lah. Jadi dia nak benda tu, dunia. Padahal perbuatannya tak betul. Jadi tak boleh. Kita kena berhati-hati. Kalau dia boleh tak takut kepada Allah dalam perkara-perkara macam tu, dalam perkara macam ni pun kita tak boleh harap tu dia boleh buat tu. Itu sebab kena bagi tahu. Jadi ulama terpaksa bagi tahu. Mungkin apa yang diriwayatkan itu semua sekali atau kebanyakannya dusta semata-mata, tidak ada asasnya. Mungkin gitu. Kalau orang yang tidak bertanggungjawab ni, yang kita ambil tu semuanya mengaruh. Kalau tidak semuanya, kebanyakannya langsung tidak berasas. Sedangkan hadis-hadis yang sahih daripada riwayat orang-orang yang boleh dipercayai dan orang-orang yang berpada dengan apa yang ada, tidak nak banyak, nak masyhur. Dia ingat hadis beratus-ribu. Kadang-kadang orang zaman dulu dia nak masyhur begitu. Orang ni apa sebanyak ni? 100,000, dia 200,000. Macam orang dunia juga. Ni jutawan, milioner. Saya bilioner. Macam tu pula. Jadi masing-masing nak dianggap sebagai lebih, seorang yang lebih di zaman masing-masing. Setengah-setengah ulama ahlul qanaah dia tidak macam tu. Ahlul qanaah ni dia setakat ini sudah cukup, kita ambil yang sahih saja. Jangan duduk sibuk nak memperbanyakkan, biar orang kata ni hafiz hadis, banyak ingat hadis, beratus-ribu ingat hadis. Dia tak fikir itu. Dia tapis, dia pilih mana yang baik. Tapi setengah-setengah tu tak pilih. Ni ada macam tu. Dia kata dalam keadaan riwayat-riwayat yang sahih daripada perawi-perawi yang thiqat dan ahli qanaah. Ahli qanaah tu ulama-ulama hadis yang bertanggungjawab betul. Dia berpada dengan yang sahih-sahih. Dia tak mahu hadis yang banyak tu, walaupun dia akan disebut ingat hadis banyak, dia tak kira itu. Dia tak mahu. Dia kata lebih banyak lagi daripada yang diperlukan. Kita yang sahih tu pun tak terbuat lagi. Kenapa duk sibuk nak cari hadis yang dhaif, yang maudhu' itu? Yang sahih ni buat semua dah. Yang ni pun tak habis lagi sebar. Iaitu yang diriwayatkan oleh orang yang dipercayai dan orang yang adil, itu pun tak habis lagi. Kenapa kita nak cari daripada orang macam tu, sedangkan dia nak cari kemasyhuran saja? Saya fikir ramai daripada orang-orang yang mencari orang-orang tadi, orang-orang macam ni, orang-orang yang bermasalah ni, perawi-perawi yang bermasalah ni, dia pergi cari orang-orang macam ni. Imam Muslim kata, saya fikir dia pergi cari hadis-hadis yang dhaif dan sanad-sanad yang majhul ni daripada orang macam tadi, dan dia pakai pula riwayatnya selepas dia tahu ada kelemahan, ada kekurangan, kecacatan di dalamnya. Tak ada lain, kata Imam Muslim, tak ada lain. Mereka ini yang mendorong dia meriwayatkan hadis-hadis seumpama ini dan memakai riwayat-riwayat ini, tak ada lain melainkan untuk orang anggap dia lebih, hadisnya banyak ada pada dia. Bahkan dia sungguh pula hafal itu, hafal ingat hadis itu. Tapi sebenarnya dia nak dunia, dia nak kemasyhuran, dia nak sebutan orang ramai. Orang akan sebut dia ni banyak hadis. Kamu pergi belajar dengan dia, kamu akan dapat benda yang kamu tak dapat dengan orang lain. Apa ni pergi dekat dia dapat biasa saja. Kamu tak perlu pergi dekat dia. Pergi dekat ni syekh kita ni. Macam tu. Syekh kita ni banyak. Orang lain tak pernah, aku tak pernah dengar lah. Dia bangga pula dengan dia tak pernah dengar tu. Dengan yang pelik tu dia bangga.
Imam Muslim kata orang yang cari juga hadis-hadis macam ni daripada perawi-perawi macam tadi, tak ada lain maksudnya, melainkan untuk nak menonjol diri saja, nak suruh orang kata hadis pada dia banyak pada orang lain. Tu je saja. Wali an yuqal ma aktsara ma jama'a fulan min al hadis, dan supaya dikata alangkah banyaknya hadis yang dikumpulkan oleh fulan, yang dihafal olehnya. Orang pun gelarlah dia hafiz hadis. Dia nak itu, dia tak kira yang dia hafal tu apa, yang dia nak sebar tu apa, dia tak kira. Lepas tu alangkah banyaknya, kalau dia tulis banyaknya cerita yang kita tak dapat dalam Bukhari pun tak ada, dalam Muslim pun tak ada. Hadis yang pelik, hadis suka. Kalau orang sebut Muslim pun tak ada sebut, Bukhari pun tak ada sebut benda ni, dia suka. Dia tak kira dah benda tu ada asas ke tak ada asas. Orang yang ikut cara ini, berjalan di atas landasan ini, sebenarnya tidak ada habuan dalam agama, bukan ahli agama yang sebenarnya. Orang ni kita namakan jahil, lebih sesuai lagi, lebih layak lagi daripada kita namakan dia seorang alim. Itu kata Imam Muslim. Kalau macam inilah sikap dia, orang ni lebih patut kita namakan dia si jahil, orang jahil, daripada nak kata orang alim. Dia berasa dia alim sebab dia banyak ingat hadis, dia sebarkan hadis-hadis yang orang-orang yang masyhur pun tak tahu benda tu. Dia bangga, dia berasa dia lebih. Bagi Imam Muslim, sebenarnya orang ni tak layak dipanggil orang alim. Ini sebenarnya orang jahil. Itu kata Imam Muslim. Dan tidak ada habuan, tidak ada bahagian bagi orang ini dalam agama. Tidak ada habuan, tidak ada bahagian dalam agama. Ini bukan orang yang beruntung sebenarnya, ini orang yang malang. Habislah yang Imam Muslim sebut tadi berkenaan dengan perawi-perawi yang bermasalah. Kemudian kita akan bertemu bab lain pula, bab lain. Sebelum pergi kepada bab itu, kita nak tengok apa komen Imam Nawawi tentang kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama kita. Dia sebut far'un fi jumlatil masail wal qawaid allati tata'allaqu bihadzal bab. Ini satu pecahan masalah berhubung dengan masalah-masalah dan kaedah-kaedah yang ada kaitan dengan bab tadi. Ihdaha, satu perkara yang pertama, ini benda yang kita kena tahu berhubung dengan perawi-perawi hadis ini. Yang pertama, ketahuilah, kata dia, anna jarhar ruwat jaizun bal wajibun bil ittifaq lid-darurati ad-da'iyah ilayhi li siyanati asy-syari'ati al-mukarramah wa laysa huwa min al-ghibah al-muharramah bal min an-nasihah lillahi ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره وقد ذكرت أنا قطعة صالحة من كلامهم فيه. Tak apa. Dia kata, ketahuilah jarhur ruwat, yakni kita menyebut kekurangan perawi-perawi. Orang sekarang ni kata kredit, mendiskreditkan. Ini diskredit. Perawi-perawi itu harus, bukan tak boleh. Walaupun kita sebut perkataan itu beratlah sangat, berat sangat, harus, bahkan wajib, kata dia, dengan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat mengatakan benda ni wajib, ada kalanya wajib, kerana keperluan yang mendesak untuk menjaga syariat, untuk menjaga agama. Terpaksa. Ia tidak termasuk dalam bab mengumpat, tak termasuk. Bukan kita kata mengumpat ni, ulama ni pun tak habis-habis mengumpat, kita kata tak boleh kata begitu. Ini termasuk dalam bab mana ni? Nak jaga agama.
Bahkan ia termasuk dalam an-nasihah, ad-dinun nasihah, termasuk dalam nasihat yang jujur dan ikhlas dalam beragama kerana Allah, kerana Rasul dan kerana umat Islam. Nak jaga semua ni lah. Sebab itulah yang jadi ulama-ulama tu jarh atau mentajrihkan perawi-perawi. Daripada dulu, semenjak dahulu lagi, imam-imam yang utama, yang terpilih dan orang-orang yang warak di kalangan mereka memang duk buat kerja macam ni. Jadi kita nak kata macam mana? Orang-orang yang soleh, yang warak, tak kira lah semua umat akui, semua umat akui, yang macam tu pun tak terlepas. Dia ada kata orang ni dhaif. Kalau sebut dhaif pun berat dah tu. Kalau tuan dia dengar kan, dia kata kita lemah pula. Dia kata kita lemah pula. Dia kata kita pendusta pula. Dia kata kita dajjal pula. Dia macam-macam lah kata. Tak ada nilai walaupun satu duit, kata dia. Satu sen pun tak ada nilai. Macam-macam dia sebut. Kalau tuan dia dengar, sedih juga. Kenapa ulama-ulama buat begini? Nak mengingatkan orang lain. Cubalah kamu buat macam tu. Nama kamu naik juga. Cuba buat macam tu. Jangan main urusan agama. Sama juga zaman kita ni. Sama juga. Siapa-siapa yang buat benda-benda yang tak betul akan ada dalam sejarah. Kalau tak malu, buatlah. Tak malu, buat. Tak takut itu. Nak dunia ke apa, buat. Tapi benda ni akan jadi sejarah. Orang akan buat kajian. Orang akan selidik. Sama juga, cuma yang dulu sudah masuk dalam kitab lah. Yang kita zaman kita ni tak ada lagi. Akan datang. Dia tetap akan ada kalau berkait dengan agama. Orang tak boleh maafkan benda ni. Tak boleh maaf. Urusan dunia apa orang tak boleh maaf. Ada dulu dia peguam, dia menipu berapa banyak bank, juta-juta dia menipu. Orang tak boleh terima dia. Walaupun dia tahu jalan nak melepaskan diri dia, sebab dia lawyer. Tapi dia tak boleh duduk dalam negara, duduk luar negara. Sedih. Yang kita dengar cerita dia, kesian juga. Naik kesian jadi. Porak-peranda, berantakan keluarga dia. Dia tak boleh masuk. Mana manusia tak boleh terima penipu ni. Itu soal duit. Agama lebih lagi. Agama lebih lagi. Sebab itulah ulama-ulama ni yang warak, yang tak mahu cakap pun sikit, cakap dia. Apabila pasal ni dia terpaksa cerita. Terpaksa. Dia tak boleh buat diam dah, dosa dia. Dosa. Jadi saya sebut dah di awal syarah Sahih Bukhari, Imam Nawawi kata saya sebut sedikit sebanyak tentang cerita-cerita macam ni. Tapi Imam Nawawi tak sempat. Dia tulis sikit lah Sahih Bukhari, dia meninggal dunia. Sebab umur dia pendek, Imam Nawawi ni 45 tahun saja. 45 tahun. Kemudian dia kata, orang yang nak jarih, yang nak menyebutkan kekurangan orang tu, orang ni dia ada syarat juga, bukan tak ada syarat. Main sedap kata, tak boleh orang tengok juga, kita tengok. Taqwallahi ta'ala fi dhalik, kena bertakwa kepada Allah, wa tathabbut fi, dan pastikan benda tu, cermat, wal hadhar min at-tasahul, dan berwaspada daripada sikap bermudah-mudah. Tak boleh. Ini mencabuli kehormatan manusia. Dia kena sebut yang betul, dengan tepat, dengan hujah, bukti yang cukup. Jangan dia mengurangkan seseorang yang tidak jelas kekurangannya. Tak boleh. Dia kena jelas. Sebab kerosakan, mafsadah bagi jarh ni, kita sebut kata orang ni gini-gini kurang, besar akibat dia. Besar, dalam dunia pun besar. Fitnah, jadi fitnah lah.
kerana ia adalah mengumpat buat selama-lama, sepanjang masa. Itu akibat dia. Tengok, ulama ni kau orang sebut lagi sampai ke zaman kita 1000 tahun lebih. Maknanya kalau tak betul, dia macam mengumpat. Orang lain mengumpat sekali ya. Ni setiap kali orang baca, orang pegang betul, orang anggap orang tu tak baik lah. Macam dia mengumpat sepanjang masa. Jadi kena ingat tu. Ini syarat dia. Dan membatalkan hadis-hadisnya. Kalau kita kata dia orang tak baik, berapa banyak hadis-hadis dia tu mungkin ada yang betul. Jadi orang dah tak mahu terima. Itu kan kerugian juga, bahaya juga tu. Dan menjatuhkan, menggugurkan sunnah, satu sunnah daripada Nabi SAW. Kalau sunnah Nabi, orang tak tahu sunnah itu. Dengan sebab kita tuduh orang tadi, orang tak mahu pakai dah dia. Besar tu. Kalau hukum pun, hukum agama orang tak tahu. Dengan sebab hadis dia orang tak mahu terima. Dengan sebab tu kita kena berhati-hati. Nak tajrih pun, nak jarh pun kena berhati-hati dengan penuh tanggungjawab. Kalau tidak, dosanya kita tanggung. Dosanya kita tanggung. Tapi alhamdulillah setakat ini tak adalah pula dalam agama ni kerana meninggalkan perawi-perawi yang telah dihukum oleh ulama-ulama tadi, maka ada satu hukum yang tidak diketahui oleh umat kerana ada pada dia saja. Tak ada macam tu. Tak ada. Alhamdulillah. Sebab Tuhan nak jaga agama yang betul ni, dia lahirkan orang-orang macam tu lah. Mereka tu lah jaga yang betulnya. Jadi jangan kita duduk duka cita sangat. Mungkin ada yang sahih tu, satu sunnah yang ada pada dia saja, orang lain tak tahu. Imam Bukhari tak tahu. Jangan kita fikir macam tu. Kalau fikir macam tu, macam kita tak percaya pula lah. Imam Bukhari tak tahu ke? Orang lain tak tahu. Dia tahu. Dia tak mahu sebarkan benda tu. Yang tu saja dia beria dia nak sebarkan, nak suruh orang kata dia ni lebih. Bukan Imam Bukhari tak tahu, bukan Imam Muslim tak tahu, dia tahu. Dia tidak anggap itu sunnah lah tu. Nak jadi sunnah ni kena sahih dulu. Tidak jadi sunnah kalau tidak sahih. Begitu juga tentang hukum hakam. Hanya harus melakukan jarh itu kepada orang yang arif tentangnya, dan orang yang kata-katanya diterima baik oleh umat. Yang itu saja. Adapun kalau jarh tu, orang yang nak menyebut kekurangan seseorang perawi itu, dia bukan ahlinya, ataupun dia tu tidak termasuk di antara orang-orang yang diterima ulama ilmunya. Fala yajuzu lahu al-kalam fi ahad. Dia tak boleh nak sebut orang tu orang ni kurang, tak boleh. Tak harus. Mana berdosa dia. Tak boleh. Dia tak boleh campur lah. Kalau dia bercakap juga, bermakna jadi mengumpat yang diharamkan, termasuk dalam bahagian tu. Kita kena bertanggungjawab. Kalau kita tidak masyhur, tak apa, kita tidak masyhur. Orang tak kenal kita, tak apa. Yang kita ambil rujuk tu tempat yang muktabar. Orang tu semua diterima. Misalnya kita kata Imam Muslim kata, Imam Muslim siapa tak terima? Misalnya kita kata Abu Hatim kata dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil, tak apa, biarlah. Kita tu tak masyhur pun, tak apa. Kita sebut yang orang lain sebut. Kita sendiri tak boleh. Macam perawi-perawi tadi kan lama dah, orang 1000 tahun lebih. Macam mana kita nak tahu? Kita pun bergantung kepada ulama-ulama lah. Bergantung kepada dia, kita percaya kepada dia lah. Dan ikut mana-mana pun, percaya tu satu perkara yang penting dalam hidup ni. Kalau kita tak percaya kepada orang, susah lah. Kita naik bas, kita tak percaya pada driver tu, macam mana? Tak boleh tidur kalau tak percaya, tak lena dia. Tak lena. Kadza zakarahul Qadhi Iyad. Demikianlah kata Qadhi Iyad. Ini yang dia sebut tadi, dia ambil daripada Qadhi Iyad. Wa huwa zahir. Memang jelaslah apa yang disebutkan oleh Qadhi Iyad tu, memang jelas. Memang begitulah.
Dia kata ini seperti saksi lah juga. Seperti saksi. Saksi dia sebut orang ni mencuri misalnya, orang ni bunuh orang. Dia macam tu, macam saksi lah. Tak apa dia sebut, kalau dia tu betul-betul bertanggungjawab. Kalau ada orang yang kata sesuatu yang tidak baik terhadap dia, dia kata orang ni pembunuh, orang ni jahat. Kalau ada orang pertikaikan dia, orang kata dia, udibah, orang tu kena dihukum. Orang yang kata kena dihukum. Sebab apa? Kalau macam tu tak ada orang nak berani jadi saksi lah. Tak ada orang berani jadi saksi lah. Sebab bila orang kata, habis kita, tak ada pembelaan. Tak ada pembelaan. Kalau kira sebut tak baik tentang seseorang tu terus mengumpat tu, teruklah macam tu. Jadi ulama-ulama ni tak akan dipercayai dah. Sebab apa? Dia mengumpat, kita kata. Bahkan orang yang mempertikaikan, orang yang sebut tak baik itu, orang tu kena hukum. Udibah. Didisiplinkan dia. Dikenakan tindakan disiplin. Kalau dia sebut, orang tersebut di belakang kata dia ni tak bagus, gini-gini, apalah duk kata macam-macam dekat orang, macamlah dia tu baik sangat, orang tu mengumpat dia. Padahal dia sebut tak baik tentang orang tu. Kalau orang kata dia ni, orang kritik dia, dia mengumpat. Itu baru mengumpat. Orang yang sebut perawi-perawi ni begini-begini bermasalah, itu bukan mengumpat. Orang yang kata dia tu tak baik, orang tu mengumpat. Ini semua nak beri peluang lah kepada semua orang jadi berani untuk menegakkan kebenaran. Sebab ada pembelaan. Sebab ada pembelaan. Tidak kata kalau kita memburuk-burukkan seorang tu, mana kita fitnah terus. Dah, memang betul. Dalam dunia ni ada ke berapa ramai penipu? Kita nak nafi macam mana? Yang tu. Dia tolong sebut untuk kita tu mujurlah. Nasib baiklah kita untunglah. Kalau ada yang tak sebut, tak akan kena pula kita. Berapa banyak ni agensi pelancongan kan, dia minta duit, kumpul-kumpul, tahu hilang begitu. Rancangan nak pergi mengembara sana sini, sia-sia saja. Macam mana perasaan kamu? Kamu yang kena tu tak mahu cerita ke kepada orang, kalau kamu tahu orang tu nak pergi pula dengan dia? Okay? Itu yang contoh biasa. Panah hati kita, dan kecewa kita. Berapa contoh itu, contoh saja kan. Berapa kita bagi duit kepada dia, hilang, lesak. Kita yang sudah tahu dia buat begitu kepada kita, jelas dia buat kepada kita sendiri. Tiba-tiba ada kawan kita nak pergi pula dengan dia, kita tak cerita, kita buat dia. Patutkah macam tu? Tak patut kan. Kita kena sebut lah, barulah kawan betul. Kalau tidak, kita memang nak perkena dia lah. Yang kedua, ini kaedah yang Imam Nawawi sebut. Al-jarh la yuqbalu illa min adlin arif bi asbabihi. Jarh, mana hukum tentang seseorang itu tidak bagus ataupun lain-lain, menyebutkan kekurangan dia, tidak boleh diterima kecuali daripada seorang yang adil. Seorang yang adil, yang arif tentang sebab-sebabnya. Benda macam ni jadi cacat, benda macam ni tidak, masih lagi khilaf, dia kena tahu. Jangan tak tahu. Kerana dia bermain, misalnya kita kata bermain, main apa? Main catur misalnya, kita kata. Ada ulama tak berapa terima, dia jar sebab dengan sebab tu. Ada ulama pertikaikan, kan itu masih khilaf lagi dia. Itu sebab kena tahu benda ni sejauh mana kesalahan dia, khilaf ke tidak, sepakat ke tidak. Dia kena tahu. Dia nak sebut tu. Kalau dia sebut, kata dia tu suka dengan nyanyi lagu, lagu tu macam mana hukum? Kena tahu. Apakah semata-mata dengan sebab itu jadi hilang keadilannya, tak boleh dipercayai lagi seseorang itu? Tak ada khilaf. Kena bincang dulu. Jangan hukum tak tentu pasal. Jangan hukum tak tentu pasal.
Dia kena tahu benda tu salah betul. Adakah disyaratkan untuk orang yang mentajrihkan, menyebutkan keburukan seseorang perawi itu, syarat dia kena ada beberapa bilangannya atau tidak? Memadai seorang saja. Macam saksi kan, kalau nak jadi saksi ni kena 2 orang, kalau yang ni 4 orang misalnya. Dia berbeza-beza. Adakah dalam masalah ni kena beberapa orang juga, tak memadai seorang? Khilafun lil ulama, fihi khilafun lil ulama. Ada khilaf ulama dalam masalah ni. Yang sahihnya, kata Imam Nawawi, tidak disyaratkan. Bukan macam saksi lah, kena syarat bilangan tu. Kes ni sebanyak ni bilangannya, kes ni sebanyak ni. Bukan begitu. Tidak disyaratkan. Bahkan orang yang dikatakan tidak elok tu majruh, ataupun jadi elok, akan dianggap elok seorang yang baik adalah biqauli wahid, dengan satu orang saja kata, tak perlu ramai. Sebab apa? Sebab ini dia masuk dalam bab khabar, cerita, bukan bab saksi. Kalau saksi perlu ada bilangan tu. Ini bukan bab kesaksian, tapi bab cerita. Cerita, jika kita boleh percaya pada orang tu, percayalah. Macam tadi, kes tadi, kalau satu orang saja cerita kepada kita, saya kena tipu dah. Awak jangan kena tipu pula. Seorang aja cerita kepada kita. Kalau kita percaya kepada dia kan, kita tak berani dah buat. Kita tak berani. Jadi seorang pun kita percaya kan, itu cerita. Bila cerita diterima seorang pun. Adakah disyaratkan sebut jarh itu atau tidak sebab jarh itu? Kenapa kamu kata dia orang tidak bagus? Kenapa? Adakah syarat? Sekadar kata dia tu tak bagus, dia tu tak baik, madai kata begitu saja, atau kena sebut sebab dia? Kena sebut sebab. Kenapa kamu kata dia tu tak bagus? Sebab dia gini-gini, dia akidah dia macam ni. Kena sebut begitu. Dia tu Syiah misalnya, ada sebut sebab. Khilaf juga ulama tentang masalah ni. Syafi'i dan ramai lagi ulama mengatakan syarat. Syarat kena sebut apa sebab. Awak kata dia tak bagus, apa sebab awak kata dia dhaif? Madai dengan kata dhaif begitu saja ke kena sebut sebab? Kena sebut sebab, syarat dia. Sebab apa dia dhaif? Dia ni selalu kalau dalam kelas tidur dulu dia, sebab itu dia tak tahu banyak perkara. Misalnya dia sebut, dia sekelas dengan saya lah. Dia kata dia sekelas, saya belajar sama-sama jugalah, tapi masa belajar tu dia tidur so. Misalnya jadi bila sebut gitu, itu sebabnya dia jadi dhaif. Itulah. Kena sebut sebab tu. Ataupun dia ni dhaif sebab apa? Saya belajar sekali dengan dia, saya pergi tiap-tiap hari, dia sebulan sekali. Itu sebab dhaif tu. Jadi banyaklah yang guru kita sebut, dia tak tahu. Dia tak tahu. Misalnya. Jadi kena sebut sebab tu. Sebabnya mungkin kalau tak sebut, orang anggap kurang. Sebenarnya benda tu bukan kurang. Sebenarnya benda tu bukan kurang. Apa sebab dia tu tak bagus? Dia tak sebut. Bila tanya, apa sebab dia tu tak bagus? Sebabnya dia tidur awal. Pukul 9 dia tidur dah. Apa kena mengenanya? Itu bukan sebab dia jadi kurang seorang manusia tu. Jadi tak pernah sabar. Apa sebab dia ni kurang? Dia makan ayam. Sebab saya tak beri, saya tak suka ayam. Benda tak pernah sabar tu. Tak boleh lah. Sebab tu mungkin yang dia sebut sebagai kekurangan itu sebenarnya tak kurang. Sebab tu kena tahu apa apa sebab dia tu ditajrihkan.
Khilaf ulama pula ni dalam perkara tu. Setengah-setengah ulama macam Abu Bakar Al-Baqillani, Ibn Al-Baqillani, dia kata tidak syarat. Kalau orang tu orang yang dipercayai dan orang tu orang arif, takkanlah dia nak kata orang tu dhaif kerana dia tak makan nasi dagang. Takkanlah. Mestilah ada sebab-sebab yang sah dari sudut agama tu, sebab dia orang alim, dia bukan orang biasa. Bila dia kata dhaif, dari sudut tu lah dia maklum dah lah. Yang lain pula berpendapat tidak disyarat. Kalau orang arif, orang yang memang alim, dia tahu sebab-sebab jarh ni apa dengan jelas. Jadi kalau dia kata orang ni dhaif, terima je lah. Sebab dia tahu nak boleh kata dhaif ni kena macam mana benda tu. Tapi kalau orang tu tidak arif, syarat. Dia kena sebut apa sebab dia kata dhaif. Dia kata orang ni tak bagus tu, apa sebab? Tapi kalau orang arif, tak apa. Tak perlu tahu sebab pun tak apa. Itu ada perincian pula di situ ya. Bagi orang yang mengatakan syarat jarh itu dia kena sebut dia kena sebut secara tafsir lah, dengan jelas. Mana jarh mufassar orang panggil, bukan jarh yang mubham, bukan jarh yang samar, tidak, tapi jarh yang mufassar, yang jelas. Baik, dia kata kalau ada pertentangan di antara jarh dan ta'dil, orang ni ada yang kata dia bagus, ada yang kata dia tak bagus, kita nak pakai macam mana? Dia bagi kaedah. Quddimal jarh 'alal mukhtar. Imam Nawawi kata kita kena utamakan pihak yang mengatakan tidak bagus itu. Itulah pendapat yang terpilih. Ada yang kata bagus, ada yang kata tak bagus. Sama. Inilah pendapat muhaqqiqun dan jumhur ulama. Tidak ada beza di antara bilangan yang mengatakan bagus itu lebih ramai ke atau lebih kurang, tak kira. Kita kena utamakan yang sebut kurang. Ada juga ulama mengatakan, ini pendapat masing-masing lah. Ada juga ulama mengatakan kalau yang mengatakan bagus itu lebih ramai, kita utamakan ta'dil, yang kata baik itu. Kalau yang ramai yang ni, pakai yang ni. Yang sahihnya kata dia yang pertama, mana kita kena utamakan yang kata tidak bagus itu. Sebab apa? Bagi orang yang kata tak bagus tu, dia tahu sesuatu yang tidak diketahui satu pihak lagi, yang seorang lagi yang kata bagus tu. Kata bagus mengikut dasarkan zahir lah umumnya. Selalu kita kata bagus, tengok zahir. Tiba-tiba orang yang bagus tu dikatakan tak bagus, mesti dia ada sebab tu dia kata tak bagus tu. Jadi kita kena utamakan dia. Tapi syaratnya kedua-dua, yang kata bagus, yang tak bagus ni mestilah kena orang adil. Adil tu adil macam mana? Dia tak merintah pun tak tahu dia adil ke tidak adil. Ini adil dalam bab ni, bukan adil bab merintah. Adil bab ni dia tidak fasik, dia tidak kaki maksiat, dia tidak diketahui berdusta, dia seorang yang tidak meninggalkan suruhan dan larangan agama, dia jaga semua tu. Itu maksud adil. Dia jaga maruah dia, dia tidak berterusan melakukan dosa kecil, dia tak ada melakukan dosa besar. Itu benar-benar. Kalau ada pun kita tahu dia sudah bertaubat. Adil. Bukan maknanya dia terpelihara daripada dosa maksum pula. Tak ada macam tu. Kalau dia buat maksiat pun dia sudah bertaubat. Kita tahu. Memang jelas. Itu adil.
Bukan adil ni mana dia mentah dengan adil. Bukan. Ini adil dalam istilah ni. Jadi mestilah yang dia berani kata orang ni tak bagus, dalam keadaan orang lain kata bagus, mesti dia ada tahu sesuatu tentang orang tu. Jadi kita kena utamakan dia lah. Apa lagi kalau dia cerita sebab-sebab dengan bukti-bukti, lagilah tak mau terima, mana nak cari penyakit lah tu. Cari penyakit lah. Yang ketiga, Imam Muslim rahimahullah dalam bab ini dia sebut Sya'bi ada beriwayatkan hadis daripada Al-Harith Al-A'war, dan dia sendiri bersaksi kata Al-Harith itu kadzib, pendusta. Dan daripada orang lain selain daripada Harith ada lagi dia riwayat, dia kata haddatsani fulan, si fulan meriwayatkan kepada saya, wa kana muttahaman, sedangkan orang itu tertuduh dengan sesuatu keburukan lah. Dan ada lagi riwayat daripada orang lain lagi, riwayat daripada mughaffalin, orang-orang yang leka, orang-orang yang alpa, dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang perawi-perawi yang tidak diambil riwayatnya. Macam mana macam tu? Jadi kita kadang-kadang kita timbul kemusykilan. Kenapa ulama-ulama yang ambil daripada perawi-perawi macam ni? Kan kita sudah tahu tak boleh riwayat daripada perawi-perawi yang lemah, apalagi yang kadzib macam tu. Dalam Tirmizi pun ada riwayat Harith Al-A'war ni. Ada. Faqad yuqal lima haddatha haula al-a'immah an haula ma'a ilmihim bi'annahum la yuhtajju bihim. Kenapa imam-imam ni yang masyhur ni meriwayatkan hadis daripada orang macam tadi, sedangkan mereka tahu bahawa orang ini tidak boleh dibuat hujah? Kenapa bawa juga? Ada timbul. Ini Imam Nawawi nak ajar kepada kita kaedah tentang perawi-perawi. Sebab kita perawi-perawi yang bermasalah yang telah disebutkan oleh Imam Muslim tu habis dah. Sekarang dia nak cerita kaedah. Kenapa ada juga dalam kitab tu ulama-ulama besar ambil daripada orang macam ni? Ada beberapa jawapannya. Satu, dia kata, mereka itu rawawha liya'rifuha waliyubayyinu dha'faha. Mereka meriwayatkannya untuk nak tahu hadis dia, untuk menjelaskan kedhaifannya supaya tidak terkeliru. Riwayat ni, riwayat ni ada orang ni. Jadi orang pernah tahu dah riwayat ni daripada orang ni, dan dia bagi penjelasan. Kadang-kadang dia sebut perawi tu untuk dia nak kritik lah, dia nak komen. Kalau tidak, orang tak kenal perawi tu. Kalau tak bawa hadis dia, macam mana nak ada nama dia? Nak ada nama dia tu kena bawa lah hadis dia dulu. Satunya boleh tengok hadis dia tu warna macam mana. Yang keduanya, ini riwayat dia, antara contoh riwayat dia. Itu maksud. Bukan maksud nak buat hujah. Kalau orang buat hujah itu silap dia lah. Bukan silap pengarang asal tu. Dan supaya orang tidak ragu tentang kesahihannya, tentang kesahihan riwayat itu daripada dia tu. Memang dia yang bawa riwayat itu, jadi orang tak keliru. Bila imam tu bawa, jelas maknanya daripada orang ni, ada dalam sanad dia tu. Jadi orang pun tahulah, betul lah, memang dia lah, riwayat dia lah. Yang kedua, perawi dhaif boleh ditulis hadisnya. Jangan kita ingat perawi dhaif ni tak boleh langsung tulis. Kalau yang ada macam tadi kan, dia kata jangan tulis, itu teruk benar lah tu. Kalau macam tu, kalau dhaif sikit-sikit ni, boleh lagi tulis hadisnya, liyu'tabara bihi, untuk dibuat iktibar, au yustashhada, atau untuk dibuat syahid. Jangan kita kata iktibar ini untuk iktibar pengajaran, itu lain. Ini iktibar lain, ini iktibar dalam istilah hadis. Saya sudah mendapat banyak dan iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Itu lain, iktibar lain.
Ini iktibar ni untuk buat perbandingan. Kalau cerita macam ni biasanya ada daripada orang macam ni. Cerita-cerita begini, ya, cuba cek, tengok, mesti ada orang macam ni. Dia nak melatih kita, membiasakan diri kita dengan riwayat-riwayat orang yang seperti itu. Kalau riwayat orang dhaif ni, mesti ada lah di mana-mana bahagian tu kelemahan dia. Cuba kamu tengok. Sebab itu dia, orang-orang dulu kadang-kadang dia nak ringkas, dia tak sebut semuanya. Dia kena ada guru pula yang mengajar tu. Kenapa dia bawa hadis ni? Nak suruh kita tengoklah di mana kelemahan dia. Guru boleh sebut di sini kelemahan dia. Nampaklah, cuba tengok kalau orang yang kuat dia tak ada benda ni, lafaz ni tak ada. Untuk dibuat syahid, syahid ni sebagai penyokong saja, asasnya adalah riwayat orang lain, bukan riwayat dia. Sebagaimana kita telah sebutkan dalam fasal mutaba'at, bukan untuk dibuat hujah secara berasingan, bukan. Kalau ada riwayat lain yang sahih sudah ada, ini sebagai sokongan sahaja, bukan nak buat hujah. Yang lain tak ada, dia tu saja kita nak buat hujah, bukan begitu. Sama sekali mereka tak keliru. Itu yang kedua. Yang ketiga, riwayat-riwayat perawi yang dhaif mungkin ada juga yang sahih. Perawi itu dhaif, macam orang yang berdusta. Takkan dia cakap dusta setiap waktu. Ada ketikanya dia bercakap betul. Jadi sebab itu ulama ambil untuk buat perbandingan, untuk buat kajian seterusnya. Tiba-tiba ya dia pendusta, tapi ada yang betul. Kita tengok-tengoklah yang sama dengan yang tu. Ada juga. Takkan orang yang berdusta tu dia berdusta sentiasa setiap waktu. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang batil. Jadi mereka tulis itu untuk membezakannya, untuk menilainya. Kepada mereka mudahnya ni, kepada ahli dia mudah. Kita yang kelirunya. Kepada dia letak bersama-sama depan pun dia tak keliru. Dia tahu ini yang ni. Mudah kepada mereka. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri dia berhujah bila orang kata, kenapa tuan ambil juga riwayat daripada Al-Kalbi? Dia larang orang, jangan ambil riwayat daripada Kalbi, jangan tulis riwayat Kalbi. Lepas tu orang tak kata, faqila lahu anta tarwi anhu, kamu sendiri, tuan sendiri riwayat daripada dia, kenapa? Dia kata apa? Ana a'lamu sidqahu min kadhibihi. Saya boleh beza, saya boleh bezakan mana yang betul dan mana yang tak betul. Dia cerita, saya tak apa. Tapi kalau orang lain tak bagi, dia ahli kan, macam doktor lah, doktor orang lain dia tak bagi pergi dekat pesakit tu. Tapi kalau dia sendiri pergi, kalau dia tak pergi, matilah pesakit tu. Dia kena pergi, dan dia pergi, dia ada persiapan dia ada cara-cara dia, tak apa dia pergi. Tapi kalau orang biasa ni pergi, bahaya. Dia tak tahu mana tempat bahaya dia, kena jaga apa pantai larangnya, dia tahu. Yang keempat, mereka meriwayatkan ni, ulama-ulama kita ni yang meriwayatkan daripada perawi-perawi dhaif tu hadis-hadis targhib dan tarhib, fadail a'mal, kisah-kisah, hadis-hadis zuhud, dan tentang akhlak-akhlak yang mulia dan seumpamanya, yang tidak ada kena-mengena dengan halal haram. Dia pilih juga yang dia ambil tu bahagian ni pun kalau menyentuh soal akidah tak boleh. Dia pandailah, dia pilih. Jadi pada dasarnya hadis-hadis dalam bab ini boleh diterima di sisi ahli hadis, dan selain mereka bolehlah kita bermudah-mudah sedikit. Tapi mudah-mudah sedikit pun kalau sampai menjejaskan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, tak boleh. Kalau macam tu kena jaga juga, walaupun tidak ada kena-mengena dengan hukum. Jadi kita kena berhati-hatilah.
Jadi boleh ada keharusannya meriwayatkan selain daripada maudhu' tu, kita bermudah-mudah sedikit boleh. Itulah sebab mereka masukkan dalam kitab mereka. Tapi kita kena ingatlah, kena faham. Kena faham. Kalau yang bercanggah dengan akidah tak boleh. Dan yang dia riwayat tu yang ringan-ringan, dhaif dia. Sebab tidak bercanggah dengan usul yang sudah diterima dalam agama ni. Ada pula di tempat lain sokongan dia yang macam tu lah, bolehnya. Ringkasnya dia kata, para imam itu tidak meriwayatkan daripada perawi-perawi dhaif sesuatu yang mereka nak buat hujah dengannya semata-mata. Tak ada macam tu. Nak buat hujah dengannya semata-mata tak ada. Dia kata benda macam ni la yaf'aluhu imamun min a'immatil muhaddithin wala muhaqqiqun min ghairihim minal ulama. Tak ada seorang pun ulama hadis yang pakai macam tu. Daripada perawi dhaif ni untuk nak buat asas, nak terima sebagai asas, tak ada. Daripada perawi dhaif sahaja, perawi sahih, perawi yang kuat tak ada, dia terima daripada tu saja, tak ada macam tu. Bukan ulama hadis saja, ulama-ulama lain pun tak ada macam tu. Dia mesti kalau nak buat hujah ni hadis yang kuat. Kemudian dia kata, ada pun perbuatan ramai daripada ulama-ulama fiqh atau kebanyakan mereka, kata dia, duduk masukkan dalam kitab-kitab fiqh tu benda-benda macam ni, dan dia pegang pula dengan itu tak betul, kata Imam Nawawi. Dia kritik. Kalau kait dengan hukum tak boleh, kita mudah-mudah. Bahkan itu jelek sangat, kata dia. Sebabnya kalau dia tahu tentang kedhaifannya, tidak halal dia berhujah dengannya. Tidak halal dia berhujah dengannya, kerana mereka bersepakat bahawa tidak boleh dibuat hujah dengan hadis yang dhaif dalam bab hukum hakam. Jadi kenapa dia buat hujah? Dia buat hujah, tak boleh lah. Jadi dia kata hukumnya sunat, padahal hadis dhaif. Sunat tu apa? Tidak hukum. Bila hukum tak boleh lah. Tak boleh. Dia paling tinggi kalau nak ada dari segi istilah usul lah, paling tinggi mustahab. Dia boleh kata mustahab, elok. Pada pandangan dia lah elok. Nak kata sunat tak boleh. Nak kata wajib tu lagi lah. Nak kata makruh tak boleh. Nak kata haram benda ni semata-mata dengan hadis dhaif tak boleh. Orang tak buat hujah. Kalaulah dia tidak mengetahui kedhaifannya, tak bolehlah dia nak buat hujah. Dah tak tahu. Dia kena tahu dulu. Tak boleh dia nak buat hujah tanpa usul periksa, kata dia. Ataupun dia tanya ahli ilmu dulu kalau dia tak tahu, kata dia. Kalau dia tahu, dia kena selidik, barulah buat keputusan. Jadi tak boleh misalnya kita kata nak pegang dengan, adalah cerita dikatakan hadis, kalau nak kekat kuku ni kena daripada sini dulu, jari ni dulu, begini. Tidak betul daripada sini lah, daripada sini dulu, sebegini-gini. Tertib dia tu macam-macam lah, dia cerita. Kalau kita nak kata sunat, kita nak kata sunat, potong kuku ni daripada jari telunjuk dulu, sebelah kanan, lepas tu ni, lepas tu sini. Jadi yang akhirnya yang kanan ni, ibu jari ni. Ada tertib orang buat begitu, dia kata sunat. Itu silap. Itulah yang Imam Nawawi kritik. Ada juga dalam kitab-kitab fiqh, ulama-ulama fiqh ni yang tak teliti dalam masalah hadis. Sebab Imam Nawawi ni dia ahli fiqh juga, tapi dia ahli hadis juga. Lain. Ada setengah-setengah ahli fiqh saja. Memang banyak benda-benda macam ni berlaku. Misalnya sunat, kalau dalam ketika kita ambil air sembahyang tu, di celah-celah tu bila basuh tangan kita baca doa ini, nak berkumur doa ini, nak basuh muka doa ini, misalnya ada benda-benda macam tu. Dan dia kata ini sunat, tak boleh. Itu dhaif, tak boleh pakai. Benda-benda macam tu lah.
Dia kritik ni. Sebab ada setengah-setengah kitab fiqh ada benda-benda macam ni. Masalah yang keempat. Masalah yang keempat tentang jenis-jenis pendusta dalam bab hadis ini dan hukum tentang mereka. Imam Qadhi Iyad telah bincangkan secara ringkas dan padat, kemas tentang pendusta-pendusta dalam bab hadis ini. Dia bagi kepada dua. Tadi tentang yang dhaif, perawi-perawi dhaif. Yang bermasalah ini tentang perawi pendusta pula. Yang pertama, dia kata satu golongan mereka tahu dusta dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dia tahu. Jadi ada beberapa kumpulan pula, ada beberapa bahagian pula. Antara mereka yang mengadakan hadis yang tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Dia kata Nabi kata. Itu satu. Kenapa dia buat begitu? Imma tarafu'an wa istighfafan. Kerana dia anggap mudahlah benda tu remeh. Seperti puak-puak zanadiqah, puak-puak zindik. Dan seumpama mereka lah. Dia tahu. Dia reka benda tu. Benda tu tak pernah Nabi kata, tapi dia kata Nabi kata. Sebab apa? Dia anggap benda ni tak kisahlah. Sebab nak begitulah. Yang kedua, hisbatan. Dengan menganggap dia dapat pahala buat tu. Sebab dia dusta tu, dusta benda molek. Dia kata dusta benda molek yang bagus. Dia berdusta supaya orang rajin sembahyang. Dia berjalan. Dia rasa dia dapat pahala. Dia buat begitu. Seperti jahalatil muta'abbidin, ahli-ahli ibadat yang jahil, yang mereka hadis-hadis tentang fadail dan raghaib. Raghaib ni semaya bulan Rajab ni lah ada semaya raghaib, dipanggil. Ni dia kira dah sembahyang, baguslah buat sembahyang. Itu silap. Boleh reka pula sembahyang. Mereka ni reka, banyak reka. Sembahyang itu sembahyang ni, sembahyang hari Isnin macam ni, baca ni sekian-sekian. Berapa rakaat? Sembahyang hari Selasa ini sembahyang ni. Ada. Biasanya benda-benda ni dalam kitab-kitab tasawuf ada. Jadi kita bukan jangan percaya sangat dalam kitab-kitab tasawuf. Banyak hadis maudhu', hadis dhaif, banyak. Mereka tu mudah-mudah sangat dalam bab ni. Mudah-mudah. Dan dia berasa dia buat begitu tu dapat pahala. Tak boleh macam tu. Ada juga dengan maksud supaya orang kagum dengan dia. Dia reka hadis lah. Banyak hadis. Pada imam tu pun tak ada hadis ni. Ada dengan dia. Nak membangga diri supaya orang sebut-sebut tentang kelebihan dia. Ini seperti ahli-ahli hadis yang fasik, dia sebut. Ada kalanya kerana taksub dan kerana nak menyokong fahaman dia, dia reka hadis lah. Reka hadis. Seperti pendakwah-pendakwah ahli bid'ah dan pentaksub mazhab. Dia akan buat reka lah hadis tentang Imam Abu Hanifah, hadis tentang Imam Ghazali ke, hadis tentang ini yang Nabi ada kata tentang Imam Ghazali misalnya begini-begini. Nabi ada kata tentang Syekh Qadir Jalani begini-begini. Nabi ada kata tentang Imam Syafi'i begini-begini. Tak ada tu. Sebenarnya tak ada. Tapi untuk nak menguatkan, nak bagi menarik fahaman dia tu, mazhab dia reka. Banyak benda-benda macam ni. Kalau kita baca hadis-hadis maudhu', dia ada satu bab yang macam ni. Yang kelima, kerana menurut hawa nafsu ahli dunia. Dia nak dapat sesuatu daripada raja ke misalnya pemerintah, dia pujilah raja tu. Dia puji, dia reka hadis, menyatakan kelebihan raja yang macam ni. Sifat tu kenalah dengan raja yang dia nak puji. Dia dapatlah sesuatu mata benda dunia. Ada juga yang macam tu.
Jadi banyaklah itu kita dapat bahagikan kepada 5 bahagian tadi. Kemudian ada juga yang reka hadis ini, dia bukan reka matan hadis itu, teks hadis itu. Tak ada, dia bukan reka. Dia ambil daripada orang lain juga. Cuma dia lekatkan sebelumnya sanad yang sahih. Penipu juga. Dia kata ini syarat Bukhari, ini perawi Bukhari semua. Perawi Bukhari. Dia ambil mana-mana sanad tu, kalau macam sekarang ni, cut itu. Dia letak di hadis yang maudhu' misalnya. Kalau tengok sanad, tak ada apa. Tapi dia tak boleh buat begitu sekarang ni, susah sebenarnya. Kalau dia buat begitu, daripada kitab mana dia ambil ni? Kalau tengok kenapa dia kata riwayat Bukhari, dalam Bukhari tak ada. Dia tak boleh sebut riwayat Bukhari kecuali dia kata menepati syarat Bukhari. Kenapa Imam Bukhari tak bawa? Kamu ambil daripada mana pula? Bila kita periksa, dia lekat lah, dia akan lekat. Mesti kena sebut kitab. Kitab mana? Kalau dia tak boleh sebut kitab, kita tak boleh terima lah. Tak boleh terima lah. Tapi ialah kita kena beringatlah kepada orang yang belajar hadis terutamanya, banyak perkara fitnah sekarang dunia, fitnah. Orang boleh ubah tu. Bukhari sekalipun sudah diubah sekarang. Kalau Quran tu dia ada apa ni, kita kata jawatan kuasa tu yang jaga tu, sentiasa nak cetak pun banyak syarat dia. Kena ada permit yang berasingan. Hadis tak ada. Jadi senang lah orang buat. Sebab tu sekarang ni kena berhati-hati, jangan kira murah saja kitab, jangan kira menarik saja. Berapa banyak dalam Bukhari tu sendiri tempat-tempat bila sebut Fatimah ke atau Ali ke, kalau Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam. Padahal bila kita cek dalam Bukhari cetakan lain tak ada. Dia nak bawa ke Syiah. Dia nak kata kalau Syiah kata alaihi salam, bila sebut imam tu, kita kata mana boleh ni Syiah. Dia kata Syiah apa? Cuba tengok dalam Bukhari. Bukhari pun buat macam tu. Buka sungguh ada. Rebah sih kita situ. Rebah lah kita. Itu cara dia. Dia buat. Banyak sekarang ni tersebar. Jangan percaya tu. Jangan percaya. Benda ni telah disebut dah oleh ulama-ulama. Kita dipesan dah. Kena berhati-hati. Bukan sekadar alaihi salam saja. Kadang-kadang dia sebut. Ada pula riwayat yang tidak ada dalam Bukhari. Dia kata ada dalam Bukhari, dia cetak suku. Yang ada tu, dia masuk ke yang tu pula. Jadi pening kita. Itu Bukhari yang selalu orang baca juga, orang rujuk juga. Macam mana dengan kitab-kitab lain? Yang orang alim pun tak baca. Macam mana? Lagilah kita kena berhati-hati. Sebab itu kita kena ada kaedah umum. Kaedah umum. Jangan pakai semata-mata ada. Semata-mata ada sanad. Misalnya saya nak sebut lah, baru ni tak teringat. Ada orang sebut cerita cium kaki ni lah. Cium kaki kan. Sibuk orang ni sujud. Sujud bukan sujud. Dia kata cium kaki. Ikutlah macam mana-mana pun. Antaranya yang dia sebut, buktinya Imam Muslim nak kucup kaki Imam Bukhari. Kenapa dia? Kalau tak boleh kucup kaki, kenapa Imam Muslim minta nak kucup kaki? Kemudian kata dia sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Macam mana kepada kita orang yang belajar hadis, benda tu tak boleh? Boleh pakai ke? Tak boleh pakai. Sebab apa? Takkanlah orang yang alim macam Muslim tu nak buat kerja macam tu. Dia tahu mana ada sahabat buat. Semua kalau kata yang sahabat buat itu dhaif. Kecuali iaitu Safwan bin Assal itu. Dua orang Yahudi yang masuk Islam, yang kujuk. Itu saja. Itu kita boleh kata khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain cerita Wafdu Abdul Qais apa tu, cium kaki tak sahih. Yang sahihnya cium tangan itu ada. Yang cium kaki ada masalah. Sama juga yang Sayyidina Umar kucuk kaki Nabi, tak betul. Itu pun mungkar, gharib juga. Yang betulnya dia pergi melutut depan Nabi saja. Dalam peristiwa
Yang tu kata siapa? Ayah saya. Ha? Ayah kamu orang ni, Nabi sebut dalam cerita tu. Sayyidina Umar pun dah tengok Nabi dah berubah muka, dia pergi melutut. Itu riwayat Bukhari. Yang cium tidak sahih. Itu riwayat Suddi, pendusta. Benda-benda macam tu dibawa. Baik, kalau cium, kalau betul lah, dia tak mungkin. Kita kena tolak benda tu. Tak boleh terima. Kalau nak kira apa yang ada dalam kitab saja, saya boleh sebut lebih lagi daripada tu. Abu Daud ada, dia dalam sejarah-sejarah dia ada sebut. Imam Abu Daud, ada orang tu pergi minta, kononnya syekh jugalah, syekh juga, minta dia jelek lidah dia. Saya nak kucup lidah yang selalu sebut hadis Rasulullah SAW. Abu Daud pun jelek, dia pun isap lidah Abu Daud. Boleh kita terima? Tapi ada dalam kitab, semata-mata ada dalam kitab. Tak pernah dibuat oleh sahabat macam tu. Adakah sahabat ni kerana Rasulullah kan dia selalu sebut hadis, ada sahabat isap lidah dia? Tak ada macam tu. Baik, itu Rasulullah. Kalau sahabat lain ada buat? Tak ada. Kalau ada cerita macam tu, ni puak-puak ni puak-puak amrat, gila kepada sama lelaki ni. Puak-puak ni lah. Dia ada satu puak ni zaman dulu, puak-puak yang gila sama lelaki ni, puak-puak homoseks. Kita tak boleh terima benda ni. Ada dalam kitab semata-mata, benda tu tak jamin lagi. Kadang-kadang ada dalam kitab, tapi orang tak buat. Tidak praktikal pun benda tu. Misalnya dalam mazhab Syafi'i ada dalam kitab, aurat mahram yang tak boleh kahwin lah, adik-beradik ke, antara pusat dan lutut perempuan pun. Siapa di antara kita ni kalau mazhab Syafi'i yang pakai perempuan pakai macam lelaki, ikat ni dekat pinggang, jadi buah dada dia tu begitulah, melambung-lambung, nampak? Siapa ada buat? Tapi dalam kitab ada saja, ada saja, tak praktikal. Sama juga puak-puak Zahiri kata boleh tengok, Nabi suruh tengok bila nak kahwin. Tengok apa? Tengok semua, dia kata. Ikutlah, kalau nak tengok betis, kalau nak tengok paha, kalau nak telanjang, ada sampai macam tu. Ada dalam kitab. Kalau nak kira ada dalam kitab, kita kena fikir, mana sabah ke ni? Masuk akal ke ni? Imam Muslim seorang ulama hadis, dia lebih tahu daripada orang lain. Kalau ada, iyalah, ni dalam keadaan tak ada, takkan dia nak buat benda macam tu? Kita di situlah duduknya. Kemudian mereka ni yang bawa sujud kaki, bukan sujud cium ni, dia bukan nak itu sebenarnya, benda lain. Sebab kalau kubur tu kenapa pula? Kucup apa pula? Kucup kaki apa pula tu? Yang kucup kubur tu apa pula? Tak tahu boleh. Kucup gambar kadang-kadang, gambar tu di bawah macam sujud, apa pula? Dia nak bawa ke lain sebenarnya. Tapi dia nak, yang sebenarnya memang sujud, bukan kucup. Kalau kucup kaki pun tak boleh. Tak ada hadis yang sahih. Yang sahih ada satu, itu kita boleh kata khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kerana dalam agama mereka yang dulu-dulu memang boleh, masih lagi harus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biarlah, oleh kerana dia tu tak boleh nak kawal perasaan dia, biar. Sebab dia tu daripada latar belakang mana? Kita kena ambil kira juga dari segi latar belakang dia tu. Sebab kita tengok dalam Bukhari pun ada sebut, mula-mula lagi dalam Bukhari sebut, kalau kita baca Bukhari, Heraklu tu kata kalau dia ada depan saya bertemu dengan dia, saya nak kucup kaki dia, nak basuh kaki dia. Dia sebut. Sebab dalam budaya dia, agama dia begitu. Tapi agama kita tidak, tak ada. Jadi kalau yang macam dia sebut Muslim nak kucup kaki tu, kita tak boleh terima. Jangan terima. Walaupun ada sebut kalau macam tu, maknanya Imam Muslim telah melanggar suatu ijma. Tak pernah orang buat. Siapa buat? Tak boleh nak kemuka kan? Yang lain tak ada sebut. Imam Syafi'i misalnya, yang masyhur, adakah anak murid dia seorang ke riwayat yang sahih sebut dia kucup kaki? Tak ada. Maknanya benda tu macam ijma. Takkanlah Imam Muslim nak buat benda tu.
Kalau ada sebut macam tadilah, ada sebut juga dalam kitab kucuk lidah Abu Daud. Kita tak boleh terima benda tu. Seorang ulama dia tak akan buat benda yang tak senonoh sampai macam tu. Kalau orang minta pun biar benda sabarlah juga, masuk akal juga. Ni ada ke suruh jelai lidah? Dan dia hisap lidah tu. Tak ada ulama buat macam tu. Kita kena tolak lah. Sebab prinsipnya ulama ni dia ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Bila sahabat tak buat, kenapa dia nak buat? Tak mungkin. Dan Imam Bukhari tak tolak, tak larang. Imam Bukhari pula tak pernah sabar tu semua tu. Dalam cerita tu pun dia kata saja, biar saya, setelah dia kucuk dahi, biar saya kucuk dua kali. Dia tak kucuk pun dia kata saja. Tak ada bukti yang menunjuk memang dia cium kaki Imam Bukhari. Tak ada bukti. Cuma sekadar kata saja. Kata tu pun kita tak boleh terima dah. Sebab apa? Dia tu siapa? Kalau dia tu orang jahil, bolehlah kita terima. Dia mesti ada hujah, ada bukti. Itu bagi kita. Kemudian ada kalanya ni macam tadilah, dia buat cerita. Ini bukan Nabi, Imam Muslim nak kucuk kaki. Dia pun pupus anak. Boleh jadi benda macam tu berlaku. Dia tidak buat cerita tu, dia masukkan sana. Itu boleh berlaku. Ini disebut kan, la yadh'u matn al-hadith walakin rubama wada'a lil matn ad-dha'if isnadan sahihan masyhuran. Matan yang dhaif tu dia lekatkan sanad yang sahih dan masyhur. Boleh jadi berlaku begitu untuk membenarkan sesuatu perbuatan atau amalan yang mereka amalkan. Kadang-kadang puak-puak ni dia boleh buat begitu. Kalau Nabi dia tak berani, sebab takut man kadzaba alayya tu. Ini bukan Nabi, Muslim pun dia pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli hadis, takkan dia nak buat benda macam tu? Antara mereka yang menukar gantikan sanad-sanad, membolak-balik sanad-sanad, menambahkan sanad, dan sengaja dibuat begitu. Sengaja dibuat begitu untuk menyatakan kelebihannya daripada orang lain, kehebatannya daripada orang lain. Ada di antara mereka itu yang dia berdusta, dia mendakwa dia dengar sesuatu yang dia tidak dengar, dan dia bertemu dengan orang yang dia tidak pernah bertemu. Lalu dia meriwayatkan hadis-hadis mereka yang sahih daripada mereka. Yang sahih pun tak boleh. Biar betul dia terima, biar betul dia belajar, biar betul dia bertemu. Kalau semata-mata dia sezaman, dia tak boleh dakwa. Lalu tu nak riwayatkan hadis daripada orang tu, mana boleh. Itu pun termasuk dalam dusta juga. Ada juga jenis dusta macam tu. Ada juga orang yang pergi kepada kalam sahabat dan lain-lain, ataupun kata-kata hikmat dan hukama, cerdik pandai ataupun doktor Arab, lalu dia kaitkan dengan Rasulullah SAW. Ada juga dusta macam tu. Dia nampak, kalau dia buat nampak lemah sangat, jadi dia pilih kata-kata hikmat, dia pilih orang-orang yang bijak cakap, ataupun dia pilih yang sahabat punya, dia pun kata Rasulullah SAW buat. Padahal itu tak betul. Selalu kita dengar orang-orang sufi, dia bawa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dia kata itu hadis, padahal itu bukan hadis. Itu paling tinggi pun kata-kata sahabat. Setengah ulama kata itu kata-kata Abu Bakar, bukan sabda Nabi, tapi dia kata sabda Nabi. Misalnya benda-benda macam itulah. Dikaitkan Rasulullah. Ini semua mereka ini pendusta. Hadis-hadis mereka perlu ditinggalkan. Begitu juga orang yang berani mengemukakan hadis padahal dia tidak pasti lagi, dan dia tidak catat dengan baik, dia ragu tentang hadis itu. Tak boleh juga kita nak terima riwayat daripada orang-orang macam ni. Gitulah ringkasnya.
Jenis yang kedua, orang yang mengatakan tak boleh buat ni benda macam ni terhadap hadis, tetapi dia berdusta atas nama orang lain. Ada juga macam tu. Ini pun tak boleh terima juga. Tak boleh terima kesaksian dia, tak boleh semua ni. Maknanya tak bagus lah orang yang, walaupun dia berdusta atas nama orang lain pun tak boleh juga. Apalagi untuk dipindahkan kepada Rasulullah, kata-kata orang tu lagilah tak boleh. Adapun orang yang jarang-jarang berlaku daripada dia dusta, adalah nampak macam dia berdusta padahal dia tidak diketahui sebagai pendusta. Kita tak boleh putus kata dia tak bagus, dia ni pendusta, tak boleh. Sebab boleh jadi dia itu satu kesilapan. Jadi kena bercermat jugalah. Kalau seseorang tu dia tersalah sekali, jadi kita kata dia berdusta atas nama Nabi, tak boleh. Boleh jadi dia tersalah saja, sebab dia tidak terkenal sebagai orang yang macam tu, ataupun dia berlaku waham, terkeliru. Benda-benda macam ni kepada sahabat pun ada berlaku. Kepada sahabat pun ada berlaku. Itulah antara yang dibincangkan oleh Imam Nawawi di sini, untuk menjelaskan penyudah penutup kata-kata Imam Muslim tadi. Lepas tu habislah cerita tentang perawi-perawi. Kita akan masuk bab sihhatil ihtijaj bil hadithil mu'an'an. Mana sah kita berhujah, berdalil dengan hadis mu'an'an, hadis yang diriwayatkan dengan an gitu, dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu kita akan bincang akan datanglah. Jadi untuk hari ini setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Ada kemuskilan ke? Bagaimana hakik yang kita status sesuatu hadis rijalu sahih ataupun rijalu isnadu sahih ataupun rijalu sahih, kayu yang digunakan untuk sampai boleh kata macam kenapa tak dianggap status dia sebagai sahih? Macam mana? Kenapa dia sebut isnadu sahih ataupun rijalu sahih, dia tidak sebut hadis sahih? Itu kalau hadis sahih itu macam lebih yakin. Jadi kalau kita sebut rijaluhu thiqat, sekadar dia tak tinggi itu tak mesti makna sahih tu lagi. Kalau dia kata perawi-perawinya thiqat, maknanya dia belum tahqiq lagi tu. Cuma sepintas lalu saja. Sebab dia boleh jadi dalam keadaan rijal thiqat tu boleh jadi dhaif lagi. Boleh jadi. Mungkin dia tak cek lagi yang dia sebut begitu. Tapi secara kasar je. Secara kasar. Kalau dia kata hadithun sahih, itu macam dia yakin, dia sudah selidik dah. Kalau sekadar kata macam tadi, itu pada pandangan sepintas lalu lah. Sepintas lalu. Mungkin ada masalah di mana-mana, tapi dari segi sanadnya kira okey dah. Setakat itu begitu saja. Maknanya kita tak boleh letak sama dengan hadza hadithun sahih. Tak boleh, tak sama. Kalau macam tu perlu lagi diselidik. Dan tuan dia yang kata begitu sendiri pun kita nampak macam dia tak pasti lagi, cuma pada pandangan sepintas lalu. Begitulah, ya. Saya sudah sebut banyak kali dah sebenarnya. Yang menari berjoget ni sebenarnya tak ada. Yang kalau paling tinggi yang ada pun orang panggil tamayul macam ni, berayun orang kata. Berayun begitu ya, ataupun ke depan. Misalnya orang budak-budak yang menghafal Quran tu, itu tamayul, bukan raqs, bukan menari. Yang sekarang ni menari, beza tu. Jadi yang menari tu tak ada hadis yang sahih.
Tak pernah dibuat oleh sahabat-sahabat. Kalau ada, tak sahih lah. Itu ada tak sahih. Tak ada kena mengena pun dengan zikir tu. Yang selalu disebut tu, tak ada kena mengena pun dengan majlis zikir, dengan selawat, dengan apa tu, tak ada kena mengena. Jadi kita boleh masuk ke dalam salah guna hadis sebenarnya macam tu. Itulah secara ringkasnya. Dakwaan yang mengatakan Imam Abu Hanifah dia tidak ambil hadis daripada Abu Hurairah kerana dia bukan sahabat. Bagaimana? Tak betul. Tak betul. Dalam musnad Imam Abu Hanifah ada riwayat. Tak betul. Itu dakwaan saja. Kita tengok berapa ramai ulama-ulama sebut dia tu selain daripada muhaddis, faqih juga disebut. Tak benar. Yang lain, dikatakan imam empat mazhab menggunakan hadis dhaif secara mutlak. Sejauh mana kebenaran ini? Untuk apa tu? Sebab ada orang terlibat dengan jatuhkan hukum, jadi melihat hadis dhaif pun dipakai sebagai. Tak ada. Kalau imam-imam empat kan dia masyhur dengan imam fiqh kan, dalam fiqh ni hukum. Bila hukum, mana boleh nak pakai hadis dhaif macam Imam Nawawi sebut tadi lah. Tak ada. Itu satu kekeliruan lah. Fitnah tu. Kalau kita kata imam-imam pakai hadis dhaif, untuk apa pakai? Sebab fiqh ni dia hukum lah. Dalam hukum seperti Imam Nawawi sebut tadi kan, tak ada siapa pun terima boleh pakai untuk hukum hakam hadis dhaif. Tak betul. Hadis dhaif jidat ni naik martabat ke tak boleh. Kalau dhaif jidat, kecuali kalau ada saluran lain lah yang lebih kurang sama, itu kerana tu lah, bukan yang ni. Begitu. Ya. Saya nak tanya satu soalan tentang kitab Ihya Ulumuddin. Pernah ada satu profesor kritik kata bayang hadis maudhu. Jadi rakan itu macam orang terangkan tadi, itu dia orang yang pakil buat comparison tu. Betul tu, dia sebut betul tu. Mana ada asasnya. Bukan dia seorang sebenarnya sebutnya, ramai lagi orang lain. Yang sebut bahawa ada hadis yang maudhu pun ada, yang dhaif pun ada. Kalau kita anggap semua sahih, bahaya banyak perkara kalau orang pakai tu. Bahaya. Jadi betul dah yang ulama sebut itu, janganlah kita terlalu taksub sangat. Jadi sehingga tak boleh nak sentuh, tak boleh nak sebut, sedangkan berapa ramai, bukan seorang dua yang sebut. Memang ada pun, memang ada pun. Ya. Ada lah. Kalau tak ada, kita tutup sajalah. Wallahu a'lam.